TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran akuakultur dan haiwan rekreasi tingkatan 5 dan kita akan membincangkan topik berkaitan dengan membiak ikan hiasan jenis bertelur. Siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, pada hari ini kita akan bersama dengan Cikgu Zuharizam Abdul Halim. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Apa khabar? Saya pun baik Cikgu. Alhamdulillah. Saya bukan setakat baik dengan manusia, saya baik dengan ikan-ikan kita yang ada hari ini. Okey, baik Cikgu. Sebab saya seronok pada hari ini sebab kita akan mempelajari satu orang kata alam yang lain berkaitan dengan kehidupan di alam orang kata laut sana. Betul Cikgu? Betul. Tapi sebelum tu Cikgu, ada juga seorang lagi guru yang bersama dengan kita pada hari ini, iaitu Muhammad Bukhari bin Cik Hasan sebagai juru bahasa isyarat kita pada hari ini Cikgu. Okey. Jadi sebelum kita mulakan Cikgu, apa kata kita perkenalkan dulu murid-murid kita pada hari ini, boleh Cikgu? Boleh. Okay, baiklah. Kita persilakan murid-murid kita untuk masuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, baik. Alhamdulillah sihat semua murid-murid. Okey. Boleh Cikgu perkenalkan murid-murid kita? Yang pertama kita akan bersama dengan Muhammad Ikhwan. Muhammad Ikhwan. Okey, hai Ikhwan. Okey, yang kedua kita akan bersama dengan Muhammad Izwan. Okey, hai Izwan. Okey, sihat? Okey. Yang ketiga Muhammad Naim. Okey. Dan yang terakhir sekali lah. Yang akhir sekali kita suruh dia perkenalkan diri, boleh? Silakan. Okey. Yang seorang lagi? Siapa yang terakhir? Izwan. Baik. Okey, baik, kita ada 4 orang murid-murid kita daripada SMK Mahang. Baik Cikgu. Jadi hari ini kita dalam mata pelajaran akuakultur dan haiwan rekreasi. Mungkin Cikgu boleh terangkan apakah yang akan Cikgu cerita dalam segmen pada kali ini Cikgu. Okey, terima kasih. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang membiak ikan hiasan jenis bertelur lah. Okey, bab kata orang tu siapa usaha lebih, dia akan dapat lebih. Manjada wajada kata orang. Okey, yang tu tak faham lagi tu Cikgu. Nanti Cikgu boleh terangkan apa maksud dia tu. Okey, sebelum tu kita tahu dulu sama ada siapa yang berusaha untuk menternak ikan dan juga menternak ikan akan berjaya lah. Mudah-mudahan dia akan berjaya lah. Baik, untuk segmen ini saya nak terangkan sedikit mengenai format peperiksaan SPM. Okey, di mana dia dibagikan kepada dua dibagikan kepada dua, iaitu kertas 1 dan juga kertas 2. Kertas 1 membawa markah 40 markah, manakala kertas 2 membawa markah 60. Okey. Kertas 1 adalah melibatkan bertulis, di mana murid kena masuk dalam dewan peperiksaan. Okey. Kertas 2 adalah melibatkan pentaksiran kompetensi. Yang ini adalah mengikut MPKK, modul pentaksiran kerja khusus. Ini dijalankan sepanjang 2 tahun lah. Sepanjang daripada tingkatan 4 hinggalah tingkatan 5. Okey, baik. Kita fokus sekarang ini adalah pada kertas 1 saja. Okey. Kertas 1 di mana kertas 1 ini masa yang diperlukan adalah 2 jam. Okey, 2 jam di mana bahagian soalan ia dibahagikan kepada 2. Okey, bahagian yang pertama adalah bahagian A yang membawa markah 15 soalan 60 markah. Manakala bahagian B 4 soalan sahaja tetapi markah dia adalah 40. Dan kedua-dua ini bahagian A dan bahagian B hendaklah dijawab semua sekali soalan. Okey, baik. Kita nak belajar hari ini adalah modul pentaksiran penternakan ikan hiasan. Okey, kita ada ikan hiasan. Yang kedua, membiak ikan hiasan jenis bertelur.
membiak ikan hiasan jenis beranak dan akhir sekali adalah mengurus benih ikan hiasan. Baik, kita akan fokus pada membiak ikan hiasan jenis bertelur sahaja. Okey, baik. Modul pentafsiran ikan hiasan, okey, cikgu lebih suka bagi akronim supaya murid mudah faham dan mudah ingat, iaitu bas pelaga emas. Okey, B tu maksud dia adalah bab. Okey, ikan bab, itulah rupa ikannya. Okey, dan A adalah ikan angel. Ini adalah merupakan ikan angel lah. Okey, dan S merujuk kepada ikan sepat. Okey, dan pelaga macam biasalah, ikan pelaga dan emas adalah ikan emas. Okey, yang berada di atas meja itu adalah ikan pelaga dan juga ikan angel. Yang mana satu cikgu? Okey, yang ekran kecil itu adalah ikan pelaga, manakala yang besar tu adalah ikan angel. Okey. Baik, inilah yang akan murid-murid pelajari dalam akuakultur dan haiwan rekreasi. Okey, apakah tersebut yang dikuasai, yang perlu dikuasai ialah pertama dari segi peralatan dan juga bahan. Okey, murid kena tahu berapa jenis peralatan dan apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk membiak ikan ini. Okey, yang kedua mengurus induk. Macam mana kita nak urus induk tu supaya dapat dibiakkan. Yang ketiga, pemilihan induk. Itu tengok gambar saya sedang memilih induk. Okey, cikgu. Okey, gambar saya sedang memilih induk. Yang ketiga, yang keempat, penyediaan tangki untuk pemeliharaan atau pembiakan ikan. Yang kelima, pembiakan ikan. Dan keenam, mengasuh benih ikan. Yang ketujuh, musuh ikan. Musuh ikan ni banyak. Musuh ikan ni banyak. Okey. Dan seterusnya, penyakit ikan. Okey, penyakit ikan ni kita kena tengok tanda dia sakit, macam mana kita nak mencegah dan juga macam mana kita nak merawat. Okey, tanda ini sangat penyakit ini sangat pentinglah supaya kita dapat memastikan bahawasanya projek yang kita hasilkan boleh mencapai target kita. Boleh mencapai sasaran kita. Kalau tidak, nanti kita punya perniagaan ataupun kita punya perusahaan akan merosotlah, jatuhlah. Dan akhir sekali adalah keusahawanan. Baik, ke-99 elemen ini sangat penting di dalam akuakultur dan haiwan rekreasi. Ada yang Aiman nak tanya? Saya ada nak tanya sikit cikgu. Yang mana satu jantan, yang mana satu betina? Terima kasih Aiman. Baik, kalau kita lihat pada yang kita tengok ikan pelaga dahulu lah. Ikan pelaga tu, kalau Aiman angkat yang ujung sekali tu, yang ujung sekali itu adalah ikan jantan. 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 Okay. Manakala yang kedua tu adalah betina. Betina. Macam mana kita nak tengok dia, nak kenal dia, adalah beberapa ciri-ciri yang perlu kita tahu. Begitu juga dengan ikan angel, yang mana yang putih itu, kan, kalau kita tengok di dalam akuarium itu, yang putih itu adalah ikan angel betina. Manakala yang jantan tu yang warna hitam, ada warna hitam sikit. Tapi ada ciri-ciri dia yang boleh kita membezakan jantina dia. Bukan kita tengok itu saya tak ada. Kita tengok ciri dia. Dia ada ciri-ciri dia. Baik cikgu. Nanti cikgu akan kongsikan kepada murid-murid sekalian. Tapi sebelum tu kita berehat seketika, boleh cikgu? Boleh. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran pada hari ini, Akuakultur dan Haiwan Rekreasi tingkatan 5. Membiak ikan hiasan jenis bertelur. Okey, baik. Jadi saya pun dah faham tadi, cikgu bagi tahu rupanya dekat bawah tu ada titik cikgu untuk kita mengenali sama ada jantan ataupun betina. Betul cikgu. Baik, untuk segmen kali ini, apakah yang akan cikgu kongsikan? Baik, terima kasih Aiman. Okey, hari ni kita sukses, maknanya kita akan lebih menyingkap kepada soalan lah. Soalan-soalan yang kita jangkakan keluar ataupun bentuk-bentuk yang kita perlu tahu supaya kita tidak melakukan kesalahan sewaktu kita menjawab soalan-soalan peperiksaan. Okey, murid-murid semua dah sedia? Okey. Okey, baik. Kalau begitu, cikgu harap murid-murid yang di rumah juga turut bersedia. Baik. Ini adalah merupakan contoh soalan bagi ikan pelaga pada bahagian A. Soalan contoh pada bahagian A. Baik. Cikgu baca.
Jadual 1 menunjukkan sebahagian peralatan dan bahan yang digunakan untuk aktiviti pembiakan ikan pelaga. Okey, dia akan bagi satu stimulus di situ. Di mana dalam kotak tu dia akan bagi peralatan dan bahan. Okey, jadual dia lah. Akuarium, anti-klorin, daun ketapang, tangguk tangan. Ini adalah jadual 1. Okey, tuliskan nama peralatan dan bahan tersebut mengikut kategori yang betul dalam ruang jawapan. Okey, di bawah tu ada kotak ruang jawapan. Okey, untuk kali pertama ni biar cikgu tunjukkan dulu ya. Supaya murid-murid semua tahu ya. Okey, baik. Yang pertama kita kena tahu dulu kata kunci dia. Okey, kata kunci dia yang pertama adalah peralatan dan bahan untuk pembiakan ikan pelaga. Bukan ikan lain lah. Maknanya ikan pelaga. Fokus kita adalah ikan pelaga. Okey. Jadi, apakah arahan dia? Tulis nama peralatan dan bahan tersebut mengikut kategori. Di mana di bawah jadual bawah ada kategori dia. Iaitu bahan dan juga peralatan. Baik. Kita tengok pada jadual 1. Okey. Jadual 1, akuarium. Agak-agak akuarium ni apa? B adalah merujuk kepada bahan, P merujuk kepada peralatan. Baik. Boleh cikgu, yang pertama cikgu tunjuk dulu ya. Baik. Yang pertama adalah akuarium adalah peralatan. Maka kita tanda P. Maknanya murid-murid di dalam kertas peperiksaan hendaklah tulis P kat situ. Conteng je tak apa, tak ada masalah. Conteng je dulu. Dengan pensel tak apa. Kita tulis huruf P. Okey. Yang kedua, anti-klorin. Kita tentukan anti-klorin adalah apa? Okey, maknanya anti-klorin adalah bahan. Sebab apa bahan? Bahan sebab dia nak digunakan. Mana itu dikenali sebagai bahan. Okey, yang ketiga, daun ketapang. Okey, daun ketapang. Okey, agak-agak apa jawapan dia? Ya, Aiman boleh cuba? Boleh cikgu. Saya rasa bahan lah cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Betul. Adalah bahan. Terima kasih Aiman. Betul. Bagus okey. Yang terakhir sekali adalah tangguk tangan. Tangguk tangan apa? Jadi tangguk tangan ini adalah peralatan. Bahan dan peralatan dua benda yang berbeza. Okey, setelah kita dah tentukan, maka kita tulislah jawapannya di dalam ruang jawapan di bawah. Okey, iaitu untuk mengelakkan daripada kita tertulis dua kali, maka kita tulis daripada atas. Akuarium, okey, dia peralatan, maka kita tulis kat bahagian peralatan. Okey. Anti-klorin, okey, kita tulis kat bahagian bahan. Okey. Daun ketapang, kita tulis pada bahagian bahan, dan akhir sekali tangguk tangan pada bahagian peralatan. Okey. Okey. Kita pergi pada contoh, soalan contoh yang kedua. Okey, kali ini kita cuba Okey, cikgu bacakan dulu dia punya soalan. Sebahagian daripada pernyataan dalam jadual 2 berkaitan dengan pembiakan ikan pelaga. Tandakan right pada pernyataan pembiakan ikan pelaga yang betul dan pangkah pada tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey, pernyataan dia. Okey, pernyataan dia ni dalam jadual 2 lah ya. Okey, memasang pengudaraan dengan kuat. Okey, yang kedua, menggunakan klorin untuk menyah klorin. Yang ketiga, menggunakan botol minuman sebagai substrat. Yang keempat, menggunakan garam kasar untuk mencegah penyakit. Dan yang kelima, menggunakan daun ketapang untuk menurunkan pH air. Ingat, step pertama tadi kita kena tahu kata kunci dia. Kata kuncinya adalah okey, pembiakan ikan pelaga. Fokus kita kepada ikan pelaga sahaja. Okey, baik. Ini mungkin boleh murid-murid bantu cikgu. Okey, memasang pengudaraan dengan kuat. Apa jawapan dia? Sebelum tu, murid-murid kena pastikan. Ingat, mesti ada tanda right atau pangkah. Jangan buat selain daripada simbol ini. Jangan tulis simbol yang tidak dipahami. Ini akan merugikan murid-murid sekalian. Pastikan betul. Tanda dia macam gitu, macam itulah. Kalau dia pangkah macam gitu, pangkah macam gitu. Nak tiru sebiji tak ada, tapi bentuk tu biar sama. Okey? Okey, baik. Memasang pengudaraan dengan kuat. Ya, boleh Izzuan. Boleh bantu cikgu? Izzuan. Salah. Salah? Pangkah. Okey, kita tengok.
Apakah jawapan dia? Kita tanda dahulu. Okey, pengudaran kuat maknanya kita akan tanda pangkah. Sebab apa? Sebab kalau beri pengudaran kuat, buih ikan pelaga ini akan pecah. Jadi salahlah. Okey. Dia sebenarnya tak perlu ada pengudaraan. Okey, baik. Yang kedua, okey. Clue dia adalah klorin untuk menyah klorin. Ini betul atau salah? Mungkin Saudara Naim boleh tolong. Salah. Salah. Okey, salah. Sebab apa? Klorin kita sepatutnya menggunakan anti klorin. Okey, yang seterusnya menggunakan botol minuman sebagai substrat. Ni dia punya kata kunci dia ialah botol minuman sebagai substrat. Jadi jawapannya apa? Seorang lagi? Betul. Okey. Betul Okey, alhamdulillah. Betul. Murid-murid kita bagus hari ni. Okey, menggunakan garam kasar untuk mencegah penyakit. Baik, ini apa jawapan dia? Agak-agak. Kata kunci dia adalah garam kasar untuk mencegah penyakit. Okey. Betul. Okey, kita tengok apa jawapan dia. Okey, betul juga. Alhamdulillah. Masih lagi betul. Dan yang terakhir sekali adalah menggunakan daun ketapang untuk menurunkan pH. Dia punya kata kunci daun ketapang untuk menurunkan pH air. So, apakah jawapan dia? Okey, Syarul nak jawab, cikgu. Syarul. Betul. Okey, kita tengok apa jawapannya. Betul. Maka kalau semua murid-murid kita dapat jawab macam ini, insya-Allah akan dapat berapa markah di situ? Dapat 5 markah. Okey. Baik, cikgu pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga. Ini contoh soalan contoh bahagian A yang ketiga lah. Iaitu jadual 3 menunjukkan bahan dan peralatan untuk membiak ikan pelaga. Dia bagi abjad. Okey, dia bagi abjad A, B, C. Okey, bahan dan peralatan dia adalah garam, daun ketapang dan juga jaring kurungan. Pilih padanan bagi bahan dan peralatan tersebut dengan fungsinya yang betul dengan menulis A, B, C dalam ruang jawapan. Okey, yang ni dia ada dia bagi fungsi dan juga ada ruang jawapan. Jadi kita tengok. Baik, digunakan untuk mencegah penyakit. Sebelum tu kita kena ingat, kita kena ada kata kunci. Jadi kata kuncinya adalah bahan dan peralatan untuk pembiakan ikan pelaga. A, garam. Okey. Digunakan untuk mencegah penyakit. Ini apa? Jawapan dia adalah garam. Garam. So, kita ingat, kita kena tulis A, B, C saja. Jangan tulis huruf D. Nanti salah. Okey. Jadi kita tulis jawapan dia di dalam kotak ni lah. Okey, mencegah penyakit. Maksudnya mencegah penyakit kita akan guna garam. So kita tulis pada bahagian bawah itu adalah huruf A. Jangan tulis garam. Okey, yang kedua digunakan untuk serasikan pasangan induk ikan pelaga. Okey, yang ini kita akan gunakan untuk serasikan induk. Maka jawapan dia adalah C, ya betul. Jaring kurungan untuk kita serasikan. So kita tulis huruf C. Yang tiga digunakan untuk memberi rangsangan pembiakan kepada ikan pelaga. Okey, ini adalah yang terakhir sekali lah. Yang tertinggal lagi tu. Okey, jawapan dia adalah B. Okey, bila dah siap ni, insya-Allah kita akan dapat 3 markah di sini. Okey, baik. Soalan yang seterusnya. Soalan 4. Jadual 4 menunjukkan bahan dan peralatan untuk pembiakan ikan pelaga. Okey. Yang ni dia bagi banyak pula. Dia bagi banyak. Tapi pilihan dia 3 sahaja yang di bawah. Okey. Okey. Dia bagi banyak bahan dan peralatan. A adalah garam. B artemia sp. C daun ketapang. D jaring kurungan. E pemanas air akuarium. Pilih padanan bagi bahan dan peralatan tersebut dengan aktiviti pembiakan yang betul. Dengan menulis A, B, C atau A, B, C, D atau E dalam ruang jawapan. Okey, baik. Kita tengok aktiviti pembiakan. Digunakan untuk mencegah penyakit. Ini kita sudah maklum. Jadi kita tentukan dia punya kata kunci, maka kita tulis, kena tahu nak tulis apa. Okey, jadi kita tulis pada bahagian bawah. Maka terhasillah mencegah penyakit ini adalah A, garam. Okey. Digunakan untuk menurunkan kadar pH air. Okey, kita tengok kata kunci dia adalah untuk menurunkan kadar pH air berdasarkan senarai bahan dan peralatan tersebut ialah C. Maka kita tulis C di situ. Dan akhir sekali digunakan untuk serasikan induk sebelum dibiakkan. Maka yang ni adalah apa? Panggil jaring kurungan. Kita akan tulis D. Okey, baik. Soalan yang kelima.
Yang ni dia bagi gambar yang ni soalan ini dia bagi gambar tapi kita kena tulis abjad juga. Okey, rajah 1 menunjukkan bahan yang digunakan dalam aktiviti pembiakan ikan pelaga. Dia bagi gambar dan kita sedia maklum murid-murid dah buat amali MPKK tadi, modul taksiran, maka dia mesti faham. Okey, pilih dan kelaskan bahan tersebut mengikut kategori aktiviti yang betul dengan menulis ABC dalam ruang jawapan. Okey, aktiviti sebelum tu ingat kita kena tandakan dulu dia punya kata kunci. Okey, kata kunci yang ini adalah bahan yang digunakan untuk aktiviti pembiakan ikan pelaga. Okey, baik. Dan mesti kita tulis mengikut kategori lah. Okey, ABC. Baik. Aktiviti sebelum. Okey. Boleh Naim? Aktiviti sebelum Naim. Boleh. Apa Naim? Garam. Okey, Okey. Aktiviti sebelum ialah A. Itu bukan garam kan? Itu adalah anti-klorin, tapi mungkin gambar ni kurang jelas, tapi jawapan dia betul, tetap lagi betul. Okey, yang kedua aktiviti semasa. Aktiviti semasa ialah boleh sambung lagi Naim? C. Okey, yang last kali C. cikgu sambung lah Naim. Cikgu sambung. Okey, aktiviti sebab tinggal lagi satu kan? Okey, tinggal satu last kali adalah B. Okey, baik. Kita tengok soalan yang seterusnya, soalan 6. Soalan ini adalah sebahagian daripada pernyataan di bawah menunjukkan aktiviti pemilihan induk pelaga untuk kita biakkan. Okey, tulis betul bagi pernyataan yang betul dan salah bagi pernyataan yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey, memilih induk yang agresif. Okey, apa Naim jawapan dia? Ingat Naim, yang ni kita kata kunci dia memilih induk ikan pelaga. Kita kena tulis betul ataupun salah saja. Jangan buat selain pada ni. Okey? Salah. Okey, yang pertama adalah kita ingat kata kunci dia induk yang agresif, maka salah. Okey, memilih induk yang matang. Kata kunci dia induk yang matang. Ini betul salah? Okey, terima kasih, betul. Okey. Baik, memilih induk yang tidak cacat. Okey, Syarul. Betul. Okey, memilih induk yang tidak cacat. Okey, kata kunci dia adalah betul. Dan memilih induk jantan yang si dosanya telah bergulung. Okey, yang ni betul atau salah? Izzuan. Salah. Okey, kita tengok Okey, yang ni salah. Okey, dan akhir sekali memilih induk jantan yang cantik. Okey, ini adalah kata kunci induk jantan yang cantik. Okey, mana ini adalah betul macam kita pilih tadilah Aiman ya. Kita pilih induk yang cantik. Yang mana paling penting cikgu, kita kena tahu kata kerja ataupun kata kunci dia cikgu ya, kata Okey, kunci. baik cikgu, kita nak sambung lagi selepas ini, tapi kita nak berehat seketika, boleh cikgu? Boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Sukses SPM 2022. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022. Hari ini kita belajar bagaimana kita nak menjawab soalan dalam mata pelajaran Aquakultur dan Haiwan Rekreasi tingkatan 5 bab membiak ikan hiasan jenis bertelur. Untuk segmen pada kali ini cikgu, apakah yang akan cikgu kongsikan? Baik, segmen untuk kali ini kita akan kongsikan bagaimana kita hendak menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan ikan angel. Tadi ikan pelaga, sekarang kita ikan angel. Okey. Boleh? Boleh cikgu, silakan. Boleh saya teruskan? Boleh cikgu. Okey, baik. Kita teruskan pelajaran kita. Baik. Soalan contoh bahagian A ikan angel. Okey, soalan yang pertama. Jadual 1 menunjukkan sebahagian peralatan dan bahan yang digunakan untuk aktiviti pembiakan ikan angel. Okey. Ni dia ada jadual ya, iaitu peralatan dan bahan, garam, akuarium, anti-klorin, pipe PVC. Tuliskan nama peralatan dan bahan tersebut mengikut kategori yang betul dalam ruang jawapan. Baik, dia ada bagi jadual ya, bagi jadual. Maka kita kena tahu dahulu kata kunci dia. Baik, kata kunci dia adalah peralatan dan bahan untuk pembiakan ikan angel. Baik, kita tentukan dulu. Ingat kita kena tulis nama nama dan juga nama mengikut kategori. Okey, garam dan garam ini adalah apa? Jadi kita tandakan pada kertas peperiksaan kita, tak apa kita conten sikit, tak ada masalah. Okey, huruf B maknanya bahan. Okey,
Aquarium apa? Jadi aquarium kita tanya kita ada alat. Okey, maka alat maka kita sebagai peralatan lah. Okey, anti klorin apa? Anti klorin adalah bahan. Dan pipe PVC ini adalah peralatan. Okey, maka kita dah dapat ini, maka kita tulis pada bahagian bawah. Okay, garam, kita tulis, aquarium, ikut susunan yang kita ambil daripada atas lah untuk mengelakkan kita tertinggal lah. Okey, garam, anti-klorin, aquarium dan juga pipe PVC. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, jadual 2 menunjukkan sebahagian ciri-ciri ikan angel semasa pemilihan induk untuk dibiakkan. Okey, dia ada bagi satu jadual. So, genital papila yang berbentuk V mempunyai saiz badan yang kecil. Dari pandangan atas, perutnya kelihatan pipih dan kepalanya besar. Dari pandangan sisi, antara mulut dengan silit dorsal berbentuk rata. Tulis ciri-ciri ikan angel tersebut mengikut jantina yang betul dalam ruang jawapan. Yang ni dia suruh tulis ayat tu. Dia tidak lagi pakai panggil huruf ABC tadi. Dia tak pakai tu. Dia panggil perwakilan. Yang ni bukan perwakilan. Maka kita tulis ikan jantan. Baik, pertama tu kita kena tahu dulu kata kunci dia dulu adalah ciri-ciri ikan angel. Dan kita kena tuliskan ciri-ciri dia di dalam kotak ni lah. Okey, kita tentukan dulu. Genital papila berbentuk V. Baik, genital papila berbentuk V ni adalah untuk ikan. Okey, ikan apa? Ikan jantan. Ikan jantan. Ikan jantan. Okey. Mempunyai saiz badan yang kecil adalah Ikan betina. ikan betina. Betul, Aiman. Baik. Dari pandangan atas, mana kita lihat daripada atas, perutnya kelihatan pipih dan kepalanya besar. Ini adalah ikan. Biasa besar ni jantan. Kepala besar. Okey, jantan. Betul, Aiman. Okey, Pandai, Aiman. Okey, baik. Dari pandangan sisi pula, okey, antara mulut dengan silit dorsal adalah berbentuk rata. Ini adalah betina. Bila kita dah dapat ini, maka kita tulislah pada bahagian bawah. Okey. Tulis genital papila ni ikut kategori lah. Jangan pergi pada kategori lain pula. Okey, genital papila, dia punya mempunyai saiz, pandangan dan juga yang akhir sekali lah, pandangan daripada sisi lah. Okey, dah siap ni kita akan dapat markah 4 markah. Okey. Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Baik. Sebahagian daripada pernyataan di bawah, okey, menunjukkan ciri-ciri ikan angel. Tuliskan betul bagi pernyataan yang betul dan salah bagi pernyataan yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Ini dia ada satu jadual lah. Okey, pernyataan dia. Ingat, kita tanda dulu kata kunci dia. Okey, okey. Tulis apa? Nak tulis betul dan juga salah. Jangan tulis benar, jangan tanda right. Jangan macam tu pula. Tulis betul atau salah sahaja. Okey, genital papila genital papila ikan angel jantan berbentuk U. Tadi kita belajar bentuk V. Kenapa U? Maka jawapan dia apa ya? Siapa ada murid-murid cikgu yang nak jawab? Volunteer? Silakan. Silakan. Saya. Okey. Apa jawapannya? Salah. 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 Okey. Betul lah. Salah. Okey, betul. Jawapan dia adalah salah. Sebab tadi kita belajar adalah bentuk V. Okey. Dari sudut pandangan atas, perut ikan angel jantan kelihatan pipih. Betul atau salah? Ingat, kita kena tanda kata kunci dulu. Iaitu, perut ikan angel kelihatan pipih. Okay, ada yang volunteer? Silakan. Betul. Okey. Betul lah. Okey. Yang ketiga, ikan angel jantan menunjukkan saiz badan yang kecil daripada ikan angel betina. Ini adalah jawapan dia apa? Agak-agak salah. Betul. Aiman dah geleng kepala. Betul lah. Salah jawapan dia. Baik. Dari sudut pandangan sisi, bentuk badan ikan angel betina antara mulut dengan silit dorsal adalah bentuk rata. Ini adalah jawapan dia adalah Betul. betul. Okey. Kita tanda betul. Dan akhir sekali, ikan angel mempunyai jalur melintang berwarna hitam yang berfungsi sebagai penyamaran tambahan. Ikan angel kan kita tengok tu ada warna hitam tu kan. Itu menunjukkan dia ada penyamaran. So jawapan dia adalah betul. Okey. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, betul. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Baik, soalan 4. Jadual 3 menunjukkan penyataan langkah kerja pembiakan ikan angel yang tidak mengikut urutan. Ini kita tidak ikut urutan. Okey. Dia bagi kita punya ni.
kata kunci dia pembiakan ikan angel yang tidak mengikut urutan. Baik. Jadi apa perlu kita buat? Ialah tulis A, B, C, D dan juga E ya. Dalam ruang jawapan tersebut. Maka kita tengok A. A adalah memasukkan air yang telah dinyah klorin. B. Membilas akuarium dengan air yang bersih. C. Memasukkan tumbuhan akuatik berdaun lebar. D. Memasukkan induk jantan dan betina yang terpilih. E. Membasuh akuarium dengan menggunakan larutan garam. Jawab pernyataan ini semuanya betul. Okey, jawapan ini semua betul, cuma kita kena tentukan langkah yang mana yang sepatutnya kita tulis di dalam ruang jawapan. Okey, baik, kita tentukan dulu. Okey, E, membasuh akuarium dengan menggunakan larutan garam. Ini adalah nombor 1. Kita tulis 1. Yang kedua apa? Okey, murid cikgu boleh bantu? Okey, silakan. Seterusnya yang kedua. Okey. B. Okey, membilas akuarium dengan air yang bersih. Okey, kita tengok apa jawapan dia. Ya, betul. Pandai ya. Bagus. Ini kalau duduk kat sekolah saya akan bagi RM2 ni. Okey, C. Okey, yang C pula. Yang ketiga. Okey, tiga apa ya? Tiga? A. Okey, kita tengok. Ya, betul. A. Bagus bagus. Murid dia cerita hari ni anggap baik cerdik. Okey, yang keempat apa? C. Okey, yang keempat adalah C. Okey, betul C. Okey. Yang kelima tentulah yang terakhir sekali lah, iaitu memasukkan induk jantan dan induk betina yang terpilih. Maka kita dah tentukan, maka kita akan tulis pada bahagian dalam kotak ni. Okey, tulislah A, B, A, C dan D. E, B, A, C, D. Okey, kita tulis ni. Maka kita akan dapat 5 skor. Jangan tersilap tulis Okey. Pastikan tulis pada kertas soalan tu anda tulislah. Murid-murid tulislah Tulis supaya kita tidak tertukar Nanti ada B 2 kali ke, ada A 2 kali ke. Itu satu kelemahan murid-murid kita lah. Okey. Soalan kelima. Sebahagian daripada pernyataan yang dalam jadual 4 berkaitan dengan tanda-tanda ikan angel yang sakit. Okey, tandakan right pada pernyataan pembiakan ikan angel yang betul dan pangkah pada yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Dia ada bagi jadual 4. Okey, yang ni tanda kita, kata kunci kita ialah tanda-tanda ikan angel yang sakit. Okey, apa perlu buat? Kita kena tandakan tandakan right dan juga kena tandakan pangkah. Okey, baik. Soalan yang pertama, selaput pada mata. Ya, murid cikgu yang mana yang sudi menjawab? Silakan. Salah. Betul. Okey, apa jawapan ni? Betul. Okey, mari kita tengok apa jawapan dia. Mari kita tengok jawapan dia. Selaput pada mata. Pada mata ikan angel ni dia ada selaput. Okey, maka jawapan dia adalah betul. Okey, ni tanda ikan sakit lah. Yang kedua, makan dengan banyak. Okey, ada murid cikgu nak jawab? Ya? Okey, Syarul. Salah. Okey, makan dengan banyak makan dengan banyak. Takkan makan dengan banyak itu dia tanda dia sakit. Okey, ini tanda dia pangkah lah. Okey, salah lah. Okey, ikan berenang dengan aktif. Okey. Ikan berenang dengan aktif ada? Sudi menjawab? Salah. Okey. Berenang dengan aktif tentulah salah. Okey, kita tandakan pangkah. Dan ikan berenang secara berpusing-pusing. Berpusing-pusing. Ini betul atau salah? Betul. Okey, betul. Okey, kita tandakan. Betul. Okey, kita tandakan betul. Okey, baik. Yang terakhir sekali adalah ikan berenang sambil menggeserkan badan pada dinding. Maknanya dia bergeser. Dia bergeser pada dinding. Maknanya ini adalah, jawab cikgu bagilah Yang akhir sekali adalah apa? Betul. Betul. Terima kasih Okey, baik. Soalan yang ke-6. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang ke-6. Soalan ke-6 adalah sebahagian daripada pernyataan dalam jadual 5 berkaitan dengan langkah pencegahan penyakit ikan angel. Tandakan right pada pernyataan langkah kerja pencegahan penyakit ikan angel yang betul dan pangkah pada yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Baik. Memberi makan pelet dengan banyak. Okey, ini ingat sebelum tu kita kena ada kata kunci dia, iaitu langkah pencegahan ikan angel. Apa perlu buat? Ialah kita kena tandakan right ataupun kita tandakan pangkah.
Ingat pesan cikgu, jangan tanda selain pada tanda ini. Okey, memberi makan pellet dengan banyak. Pellet ni maknanya makanan ikan lah. Okey, kita gariskan makan pellet dengan banyak. Makan pellet dengan banyak. Maka jawapan dia apa? Salah. Salah. Okey, membasuh aquarium selepas digunakan. Betul ke salah? Okey, ada murid cikgu nak jawab? Silakan. Saya. Betul. Betul. Okey, kita tanda basuh aquarium dengan selepas digunakan. Okey, ini kita mencegah betul. Mengasingkan dengan segera ikan yang mati. Ikan mati kita asingkan terus. Betul atau salah? Betul. 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 Okey, kita tengok jawapan dia adalah betul. Mencampurkan terus ikan yang baru dibeli dengan ikan lama. Contoh ikan angel yang ada depan Aiman ni, baru beli, kita kat rumah dah ada ikan angel yang lama, kan? Kita tak boleh campur terus. Jadi, jadi kita kena tandakan, cikgu tandakan warna hijau. Jadi jawapan dia adalah salah. Sebab kita mungkin tahu, mungkin kita tak pasti sama ada ikan yang kita baru dah beli tu, sama ada dia sakit ataupun sihat sebenarnya. So, kita tandakan pangkah. Dan akhir sekali, mencelup peralatan yang digunakan dengan larutan garam. Okey, ada murid cikgu nak jawab? Okey, silakan. Betul. Okey, kita tandakan. Okey, jawapan dia adalah betul. Okey, baik. Soalan yang ke-7. Okey. Jadual 6 menunjukkan penyertaan langkah kerja membungkus ikan angel yang tidak mengikut urutan. Okey, ini adalah penyertaan langkah kerja lah. Memasukkan ikan yang telah digredkan, kempeskan plastik untuk membuang angin, mengikat semua bucu dengan gelang getah, memasukkan nozzle dan picit picunya untuk memasukkan gas, memasukkan air sebanyak 1/3 daripada plastik pembungkusan dan memutar plastik pembungkusan dan mengikatnya dengan gelang getah. Ini adalah jadual, dia bagi jadual. Susun dan tuliskan langkah kerja pembungkusan ikan angel tersebut mengikut urutan yang betul dalam ruang jawapan. Okey, ruang jawapan dia ada dekat muka sebelah. Okey. Baik. Kata kunci dia adalah dia tidak mengikut membungkus ikan yang tidak mengikut urutan. Jadi kita kena susun dahulu. Okey, susun macam mana? Okey, susun dan tulis ya. Ini arahan dia lah. Okey. Yang pertama apa ya? Boleh cuba jawab? Silakan. Siapa nak cuba? Okey, Syarul. Syarul? Mengikat semua bucu dengan getah gelang. Okey, baik, betul lah. Okey, mengikat Gelang getah. okey, mengikat semua bucu dengan gelang getah ini untuk mengelakkan daripada ikan itu mati kerana tersepit. Okey. Yang kedua, kita kena buat apa? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Memasukkan ikan yang telah dibeli. Okey, memasukkan Air. Okey, yang kedua adalah memasukkan air sebanyak 1/3 daripada plastik pembungkusan. Baik, yang ketiga ialah cikgu bagilah. Yang ketiga adalah memasukkan ikan yang telah digredkan. Selepas kita memasukkan ikan yang telah digredkan, apa kita buat? Kita kempeskan dulu plastik. Okey, kita dah buang angin dia. Kemudian kita masukkan nozzle dan picu dia dan kita picit ya. Dan akhir sekali kita akan lakukan memutarkan plastik pembungkusan dan mengikatnya dengan gelang getah. Bila kita dah tulis semua jawapan ini, okey, semua jawapan yang kita dah tulis, maka kita akan tuliskan di dalam ruang jawapan. Okey. Okey, baik cikgu. Tadi berapa markah yang kita boleh bagi untuk soalan tadi? Soalan tadi biasanya 5 ataupun 6 soalan macam ni. Okey, baik cikgu. Kadang-kadang Terima kasih cikgu. soalan tu dia bagi satu dah bagi dah. Baik. Okey. Jadi cikgu, kita nak sambung lagi selepas ini, tapi kita berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022. Pada hari ini kita banyak dapat tips menjawab soalan untuk mata pelajaran akuakultur dan haiwan rekreasi tingkatan 5, membiak ikan hiasan jenis bertelur. Baik cikgu, untuk segmen pada kali ini, apakah yang akan cikgu kongsikan? Baik, terima kasih Aiman. Baik, untuk segmen kali ini kita akan cuba untuk menjawab soalan pada bahagian B ya. Okey, bahagian B ya. Okey. Soalan contoh bahagian B, ikan pelaga dan juga ikan angel. Okey? Baik. Soalan yang pertama. Anda telah berjaya membiak ikan pelaga di kawasan terbuka. Okey? Masalah yang anda hadapi ialah rega ikan anda mudah mati. Okey?
berdasarkan situasi di atas, nyatakan dua kemungkinan penyebab rega tersebut mudah mati. Yang ini membawa maksud dua markah. Okey, cadangkan dua tindakan anda untuk mengatasi masalah tersebut. Dan soalan ketiga, huraikan satu tindakan anda di 1B. Baik, kata kunci di sini adalah kita ada masalah yang anda hadapi ialah rega anda mudah mati. Rega ikan kita mati. Okey, baik, mari kita tengok jawapan dia. Contoh jawapan soalan 1A, penyebab rega mudah mati. Kita boleh, dia nak minta dua kan? Okey, yang pertama ialah penyakit dan perubahan suhu yang mendadak. Okey, ini adalah penyakit dan perubahan suhu yang mendadak. Okey. Contoh jawapan bagi soalan 1B, tindakan yang boleh diambil. Okey, sebab penyakit macam mana? Okey, penyakit yang pertama kita mesti mencegah penyakit lah. Mencegah penyakit, dan kedua adalah kita kena stabilkan suhu ataupun kita mengawal suhu. Okey, ini adalah tindakan pada soalan 1B. Baik, untuk 1C, cikgu bagi dua terus. Ini contohlah. Jawapan contoh bahagian B. Okey, mencegah penyakit macam mana? Yang pertama, kita melakukan sanitasi semua peralatan sebelum kita guna. Yang kedua, membuang sampah sarap daripada akuarium ataupun bekas yang kita guna. Tiga, membasuh akuarium ataupun bekas dengan menggunakan garam ataupun bahan sanitasi. Keempat, membilas akuarium atau bekas dengan menggunakan air yang bersih. Kelima, menjemur akuarium ataupun bekas tersebut. Enam, memasukkan substrat yang bersih. 7, tidak memberi makanan secara berlebihan semasa proses pembiakan. Dan akhir sekali, tidak menggunakan induk yang penyakit. Kalau induk tu dah sakit, kita jangan guna. Okey, ini secara logik akal, cikgu percaya murid-murid boleh fikirlah. Yang kedua, menstabilkan suhu ataupun mengawal suhu. Kalau murid-murid jawab yang menstabilkan suhu atau mengawal suhu, yang pertama, tulislah menutup sekeliling dinding kawasan pembiakan. Okey, menutup bekas pembiakan. Yang ketiga, memasukkan alat pemanas akuarium. Yang keempat, tidak memasang kipas angin. Dan kelima, tidak memasang pendingin hawa. Dan akhir sekali, tidak masukkan makanan sejuk, beku ataupun memberi makanan alamiah yang beku lah. Okey. Baik, ini adalah contoh. Baik, soalan 2. Anda ingin melakukan pembiakan ikan angel tetapi menghadapi masalah kekurangan akuarium. Okey, kita hadapi masalah kekurangan akuarium. Berdasarkan situasi di atas, cadangkan dua bekas yang boleh menggantikan akuarium tersebut. Dan B, soalan dia yang kedua, huraikan langkah-langkah yang diambil untuk melakukan pembiakan ikan tersebut dengan menggunakan cadangan bekas di atas. Maknanya kita nak guna balik apa jawapan kita pada bahagian 2A. Baik, cadangkan dua bekas. Baik, boleh murid cikgu beri ni. Sebelum tu cikgu bagi dulu kata kunci dia ialah masalah kekurangan akuarium. Baik, murid cikgu, kalau anda menghadapi masalah ini, apa agak-agak jawapan yang boleh anda berikan? Okey, silakan. Okey, mesin atau membanding. Baik, kita tengok okey, ni jawapan yang boleh diberikan banyak banyak. Kita tulis besin, kita tulis baldi, toncat pun yang kita dah bersih lah okey, tangki polietilena, tangki simen, kerek telaga, gelung simen, canvas atau mana-mana yang jawapan yang munasabah. Okey, contoh jawapan 2B. Maknanya 2B ni kita aplikasi balik pada yang pertama, iaitu kita mesti membuang sampah sarap daripada bekas pembiakan. Okey, kalau kita nak guna tu untuk pembiakan, kita kena buang dulu sampah sarap, jangan masukkan pula. Okey, membasuh bekas dengan menggunakan garam atau bahan sanitasi, membilas bekas dengan menggunakan air bersih, menjemur bekas, memasukkan air yang telah dinyah klorin ataupun menggunakan anti klorin ataupun dirawat, salah satu tak ada masalah, boleh betul. Okey, memasukkan substrat, sama ada murid tulis tumbuhan akuatik berdaun lebar, sama ada paip PVC ataupun batu licin, serpihan pasu pecah. Ini semua betul. Okey, salah satu je tak tulis semua pun tak apa. Okey, menutup sekeliling bekas supaya kurang gangguan. Ikan angel dia kalau ada gangguan, dia menghadapi masalah lah. Dia akan memakan telur dia. Okey.
mengawal pemakanan induk supaya tidak diberi secara berlebihan dan memberi makanan berkualiti dan makanan hidup. Untuk memastikan ikan ini sentiasa membiak dengan baik, kita kena bagi dia satu makanan yang baiklah. Okey, baik. Okey, ini adalah soalan ketiga. Soalan ini agak mencabar sikitlah. Di mana jadual 1 menunjukkan rekod keuangan penghasilan ikan pelaga oleh Zah Aqua Enterprise untuk satu pusingan. Ini untuk satu pusingan. Baik. Dia bagi induk ikan pelaga dengan harga seunit RM50, kuantiti 50 ekor lah. Maknanya dalam 25 pasang. Okey, dengan harga RM2,500. Ubat RM10. Okey, dia tak akan banyak. Okey, dia pakai RM10 dan pakai hanya 10 botol saja. Makanan RM200 ya. Ni sebab dia pakai yang tin tu. Rasa memadai. Okey, dia pakai 10. Yang ni yang mahal sikit ada beli kan. 200, ada yang 100 lebih pun ada. Okey, 2000. Bil elektrik untuk satu pusingan dia bukan dalam 1000 sebab dia tak pakai banyak sangat. Bil air 150, bil telefon 800 dan gaji pekerja 5000. Untuk satu pusingan dia ada 2 orang pekerja. Okey, berdasarkan jadual 1 hitung kos bahan, kos overhead dan kos pengeluaran. B, keuntungan sekiranya hasil jualan hasil pembiakan sejumlah 1250 ekor pada harga RM40 seekor. Baik, kita tengok. Okey, mula-mula sekali kita kena tentukan dululah. Okey, ini adalah bahan elektrik adalah overhead dan gaji pekerja adalah ni. Tu upah. Okey, baik, kita tulis sini, kita tandakan, kita tentukan, kita tulis saja bawah, maka kita akan berikan tambah sajalah, maka dapat 4600. Okey, baik. Soalan kedua, cost overhead. Jadi kita dah tahu tu adalah overhead, maka kita terus tulis saja bawah. Okey, maka kita dah tahu, maka tulis saja di bawah berapa nilai dia, maka kita akan dapat 1950. Okey, baik. Yang ketiga adalah kos pengeluaran. Baik, kos pengeluaran adalah kos bahan tambah kos overhead dan juga kos upah. Okey, apakah jawapan dia? Mari kita tengok. Tadi dah kita kira kos bahan, kos overhead dan juga kos upah. Maka kos pengeluaran adalah 4,600, 800 tambah dengan 10,000. Maka jumlah sekali adalah 16,550. Baik, soalan B. Soalan B adalah keuntungan. Okey, keuntungan. Maka kita boleh tulis keuntungan hasil jualan tolak dengan kos pengeluaran. Hasil jualan dia 1,250 darab dengan RM40, maka tolak dengan 16,550. Maka inilah jawapannya. Okey, 3,450. Baik. Tip untuk menjawab soalan B ni cara nak bagi tip jugalah untuk murid-murid untuk menjawab soalan bahagian B. Okey, ini adalah tip dia. Yang pertama, baca soalan dengan teliti, fahamkan kehendak soalan. Okey. Yang kedua, bagi soalan penyelesaian masalah, baca dan fahamkan. Okey. Baca dan fahamkan. Gariskan kata kunci. Okey, gariskan kata kunci. Yang ketiga, cadangkan idea yang sesuai dan relevan. Tuliskan jawapannya sekurang-kurangnya 2 huraian atau berserta contoh. Jika soalan berkaitan dengan terangkan, maka jawapan mesti ada fakta dan sebab. Okey, mesti ada fakta dan sebab. Contoh, kita jawab garam untuk apa? Untuk mencegah penyakit. Jangan tulis garam saja, dapat 1. Kita tulis untuk mencegah penyakit, itu dapat 2. Okey. Jika soalan berkaitan dengan huraian, jawapan tidak perlu ada sebabnya. Okey, lakaran jelas, terang dan gunakan pensel 2B dan warnakan. Maklumat tambahan yang perlu dimasukkan adalah jelas mengikut skor yang dibutuhkan. Jawab soalan mengikut urutan A, B, C dan seterusnya atau 1, 2, 3 dan selanjutnya. Baik. Kesilapan yang biasa dilakukan oleh calon. Ini sangat penting lah. Yang ini adalah biasa dilakukan oleh calon. Kita kalau boleh tak nak, cikgu kalau boleh tak nak calon-calon membuat kesilapan yang biasa dilakukan. Okey, baik. Yang pertama, tidak teliti semasa membaca soalan dan tidak memahami kehendak soalan. Dia tak nak baca dah. Dia tengok, dia terus jawab. Yang ni kita nak elakkan. Okey. Yang kedua, mencadangkan idea yang tidak sesuai dan tidak relevan. Tak ada kaitan langsung. Okey, tak ada kaitan langsung. Okey. Yang tiga, lakarannya kurang jelas. Dia melakar tapi tak tahu. Dia lakar apa? Tak faham. Jadi yang ni pun hendaklah murid-murid elakkan. Dia satu lagi, murid tidak label dan tidak warna. Kalau label dan juga warna, insya-Allah ada markahnya tu. Okey, mesti label lah supaya pemeriksa itu tahu dan
apa yang hendak hasrat yang ditulis, yang dilukis oleh calon. Dilukis oleh calon. Okey, maklumat tambahan tidak dimasukkan dimasukkan adalah jelas mengikut skor yang ditentukan. Maknanya di sini kalau dia nak 5, masukkan 5. Kalau dia nak 6, masukkan 6. Okey, maklumat tambahan. Langkah pengiraan tidak ditulis dengan jelas. Okey, anda murid-murid buat pengiraan tekan kalkulator tetapi tidak tulis pada kertas soalan menyebabkan kehilangan skor. Kehilangan skor. Macam tadi cikgu ada tunjuk, kita mesti membuat pengiraan tu, langkah-langkah kerja untuk kita mengelakkan daripada pengiraan kita kehilangan markah. Ini di antara kesilapan yang biasa dilakukan oleh calon cikgu yang last kali memberikan fakta tetapi tidak menyatakan sebab. Baik, terima kasih kepada cikgu dan mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu untuk topik kita pada hari ini, cikgu. Okey, baik. Cikgu mengharapkan agar semua murid boleh menjawab, sama ada yang bersama dengan cikgu ataupun yang sedang menonton dan akan menonton seterusnya, akan terus dapat menjawab soalan dalam bidang akuakultur ini dengan baik untuk untuk bahagian ikan pelaga dan juga ikan angel. Baik, terima kasih banyak cikgu dan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini dan murid-murid di rumah, terima kasih diucapkan. Jangan lupa untuk terus buat latihan agar anda dapat sukses di dalam SPM 2022. Saya Aiman Sufian Azman mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.